Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod istimewa dari Pustaka Nasional bersama saya Sharifah Muhammad Kasim. Pada hari ini saya akan menemu bual seorang penulis watan yang memilih genre fiction sebagai ruang penulisan beliau. Ya, para penonton, bersama saya kali ini ialah pemenang Anugerah Persuratan Singapura untuk novel terbaik 2007, Encik Manaf Hamzah. Selamat datang Encik Manaf. Mikrofon tak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kerana bersama-sama kami. Alhamdulillah. Sebelum kita menelajah jagat raya penulisan Encik Manaf elok saya berikan sedikit latar belakang Encik Manaf. Boleh Encik Manaf? Encik Manaf dilahirkan di Singapura pada tahun 1965, betul? Dan novel pertama beliau itu The Daun Hijau di Daun Lalu diterbitkan pada tahun 1987. Dah lama Encik Manaf. Jadi anak pertama ni dah sudah 30 lebih. 30 lebih tahun anak pertamanya yang sudah diulang cetak berkali-kali Dan 3 novel beliau iaitu novelnya Sekeras Wajah, Selembut Sutra, berapa novel Dalam Kehangatan, Dakapan Senja dan Suzanne. Novel-novel ini dimasukkan ke dalam senarai pendek Singapore Literature Prize. Dan Encik Manaf juga adalah penulis siri untuk remaja, iaitu siri Alam Fantasi. Betul Encik Manaf? Saya. Ya. Jadi boleh tak ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya Encik Manaf ni mula menulis, tergerak? Sebab Encik Manaf tidak bermula dengan tulis cerpen ke sajak, terus tulis novel yang beratus-ratus muka surat. Tu macam mana dia terjun terus tulis novel tu? Mulanya saya masa menengah 4, saya ambil sastra Inggeris. Saya ingat novel yang diorang terapkan hari tu, masa tu Jane Austen, Pride and Prejudice. Itu yang mulakan. Tapi kawan-kawan yang kanu pun ada yang tak suka pasal orang ada, kita pun ada Shakespeare punya novel yang terpaksa kita ambil, terapkan juga kan. Jadi bila saya baca Jane Austen ni, kawan-kawan yang perempuan ni suka pula. Tapi saya tanya, mengapa tak saya cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya cuba-cuba, saya cakap, kalau kenapa tak buat novel sendiri Jadi pada situ mulanya. Tapi masa saya nak buat tu, saya macam novel yang mana boleh yang baik lah. Tapi bila saya kaji, saya tanya kakak ipar saya, sekarang banyak yang baca adalah wanita. Yang baca, cuba buat cerita novel. Saya cuba, okeylah saya cuba. First time saya pergi Pulau Ubin. Saya nak mulakan di sana. Masa tu Singapura macam kampung tu dah kurang. Bagi saya lah. Jadi pergi Pulau Ubin dengan saya bawa kawan saya. Dapat idea ke apa? Tak, saya dah mulakan kat situ. Pasal idea tu dah datang. Jadi kita dah mula dari situ. Jadi saya pergi Pulau Ubin dengan kawan saya sampai kena kejar anjing semua. Saya mula kat situ lah. So daripada tu terus seminggu lepas tu saya dah lakarkan, saya tulis lah. Pelan-pelan saya tulis. Saya ambil dalam 6 atau 7 bulan untuk habiskan. Jadi kalau tahun 87 ni saya kira balik dilahirkan tahun 65, maknanya umur 22 tahun Ya, umur saya 22 tahun. Jadi kalau menengah 4 tu 16 tahun dah lepas tu, tapi sambil 7 tahun baru. Saya tu sebab tu bila saya ingatkan balik, saya teringat balik pasal saya tulis ada buku. Saya teringat ini yang masa tu saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Fikir-fikir, sebab tu mula menulis. Jadi bagaimanakah perasaan tu bila mendapat naskah yang pertama? Nak tulis tu memang sebelum tu. Maksud saya bila dah dicetak tu, diterima itu nanti dulu. Pasal, nanti dulu. Iyalah, itu pasal masa nak tulis ni, macam-macam idea datang. Jadi saya buat macam mana saya nak buat cerita macam mana. Jadi ada cerita-cerita Melayu lama, tengok-tengok macam bawang putih, bawang merah. Macam gini, okeylah saya cuba yang kata orang tu
yang sedia dululah. Jadi saya tulis lah dengan gunakan Windows 3.1 punya tu kan. Saya typewriter semua saya gunakan. Jadi saya patah balik pada waktu 1980 Oh, dapat masa ni buku ni. bila saya dah selesai, saya tak nak terbitkan. Aha. Saya dah baca semua sampai manuskrip itu dah saya type semua, saya type kan. Habis saya hantar, saya bilang okeylah. Semulanya saya hantar ke kakak ipar saya pasal dia suka baca. Okay, dia baca. Okeylah, kata dia okeylah nanti 2-3 hari kakak kasih tahulah. Tapi besoknya dia telefon. Kau pasal kau tadi terbitkan buku ni. Kenapa? Aku nangis-nangis sepanjang malam, kata dia. Kata sedih buku dia, kata dia. Habis macam mana? Saya yang tulis ni menangis, tak kau nak kakak saya tak menangis. Saya tulis ni tu saya menangis. Saya macam selami watak si Intan dalam watak ni. Jadi dari situ mulai mula saya nak publish Singapura ni mana? Saya check lah dekat phone book lah. Oh, belum Pustaka, ada, tak tahu mana nak tahu, hantar habis manuskrip ni. Tulis saja. Tulis saja. Habis saya Habis ada satu buku belajar sembahyang, Pustaka Nasional. Kat situ saya fikir-fikir, tak cuba je lah. Pasal kawan saya bercakap, ini susah tau awak kau nak terbitkan buku macam gini kat Pustaka Nasional. Pasal Pustaka Nasional terbitkan pada buku agama saja. agama. Tak benar, tak benar. Sekarang saya cakap sesiapa yang ada karya atau manuskrip yang baik-baik boleh hantar ke Pustaka Nasional ya. Bukan hanya buku agama, betul Itu yang saya tapi kawan saya pun cakap macam gitu, saya fikir-fikir nak ke tidak okeylah, tak apalah. Saya hantar. Saya jumpa arwahnya. Cik Semit. Dia cakap okey, awak kita kasih saya kata dalam 3-4 bulan. Nanti kita kasih jawapan. Habis saya jumpa dengan SI arwah dia, ada yang baca buku dia, saya. Lebih kurang dalam seminggu atau sebulan gitu. Saya dapat telefon. Yang diorang akan terbitkan. Perasaan saya macam nak jatuh dunia. Pasal saya tak, dia punya perasaan tu orang tu girangnya tak boleh tahan. Jadi itulah perasaannya bila dapat itulah, tu dapat buku jawapan. dah gairah Itulah. Tapi dah dapat buku tu nangis tak? Tak nangis lah. Pasal saya tengok cover dia, saya terfikir, ini boleh ke jual cover dia? Pasal cover dia kuning dengan perempuan lagi gini. Macam bagi saya tak menarik lah. Lain, Oh ini. Ini cover terbaru Jadi bila saya macam kata orang, saya skeptical. Tengok kenapa boleh jual ke ni? Jadi boleh. Lepas tu saya senyap. Bukan saya tak tulis, saya tulis masa habis pasal zaman tu kan telefon saja kan, tak ada internet, tak ada apa. Jadi dalam berapa tahun saya tak dapat khabar berita. Ingat saya itu cerita novel saya ke laut lah. Dah ke laut. Ternyata tidak ya? Ternyata tidak. Rupanya saya dapat tahu bila masa tu tahun berapa ya? Ada 3 tahun lepas tu, dah lama jugalah. Saya hantar email, saya yang respon saya punya email. Pasal ini, habis dia nak jumpa lah. Gitu. Gini, Cik Manaf, sila lihat situ Itu Cik Manaf kan, betul tak? Ya. Wah, ni muda sikit Jadi gambar ini diambil di Pesta Buku Antarabangsa 2018 ya Cik Manaf? Saya. Ada 3 buku tu. Okey, ini dia orang jauh di Ngalu. Yang tu yang tengah Indonesia, yang tu yang sebelah kiri sana ada terbitan Malaysia. Oh, ada terbitan Malaysia, ada terbitan Indonesia dan juga. Tapi dia minta izin dulu lah. Tapi yang penerbitnya adalah dia pernah baca buku saya masa zaman sekolah. Dia minat buku ni. Jadi dia minta izin untuk terbitkan semua. Jadi dah beranak pinak buku ni Entahlah. Dah banyaknya saya. Okey, Cik Manaf, kita beralih kepada fiksyen untuk pembaca dewasa ya. Jadi sebenarnya Cik Manaf ni juga ada menulis fiksyen untuk pembaca dewasa. Jadi wawasan Cik Manaf ni sebenarnya tema-tema apa yang diketerangkan? Isu-isu sosial apa dalam buku-buku ni? Saya tak putuskan pada ni semua tema. Saya cuma tulis kerana tergerak hati nak mau tulis. Jadi lagipun macam bila saya dapat respon yang kisah cinta diorang lebih terima, jadi saya terapkanlah. Tapi saya masukkan dalam suspense, kepenggembaraan. Jadi untuk lebih kata orang tu berisi, lebih berempah. Berempah ya.
Jadi kalau makan kira cukup lah. Cukup masin, manis. pedasnya sekali. Pedasnya. Oh, begitu. Jadi tidak ada tema khusus ataupun isu-isu sosial khusus Tak, yang tak, dikedengarkan. tak. Lebih kepada rempah ratus Oh, gitu. Baru kita tahu ini tentang fiksyen dewasa iaitu contemporary ya. Sebenarnya ciri utama dalam buku contemporary Encik Manaf ni sebenarnya apa? Yang tadilah contemporary itu tadi Yalah, cakap pasal seperti saya cinta, cakap, kebanyakan suspense. pasal diterima. Saya dapat buat kajian, tengok kebanyakan pembaca ni wanita. Jadi diorang tumpu pada So, diorang kisah nak cinta. love story lah. Seperti macam kisah drama sekarang. Banyak kan kisah cinta. Bukan kata orang tu, kata dia nak kena buat drama ke? Taklah. Itu tak ada ke. Tapi pasal ada unsur suspense jadi berbeza lah. Berbeza, Bukan ya. klise-klise Ya. kahwin paksa ni. Tak. Tak Sebab tu ada orang cakap, bagus jugalah pasal ada banyak novel, ada datuk lah, ada datin lah. Singapura tak ada. Sebab tu Singapura tak ada. saya punya latar belakang ada Singapura. Tan Sri ni semua so far tak ada. Yelah. Yelah. Okey, ini adalah 4 tajuk tajuk fiksyen contemporary yang diterbitkan oleh Pustaka Nasional. Saya rasa ada juga penonton yang nak tahu ya. Antara 4 ni di mana yang mana satu jadi kegemaran Encik Manaf? Okey, tentu di Daun Hijau, tapi saya Daun tahu Hijau. dalam kehangatan dah kapan saja. Ini kisah dua watak yang saya harus bezakan, tak mahu pembaca tahu. Dalam kehangatan dan kapan senja. Okay. Maksud dia antara senja tu ada sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Jadi di tengah-tengah tu kita mesti cari dua watak ni siapa yang sebenar. Saya simpan itu sampai akhir cerita baru diorang Jadi tahu ada siapa. unsur misteri dalam cerita ni. Ini yang ini lebih berat pasal saya mau tahu, tak mau penulis tahu siapa hero dia, siapa penjahat dia. Oh, hero pun tak tahu. Oh. Dan cerita ada hero lah. tapi saya tak tahu siapa hero sekarang. Adakah si hero dia penjahat atau penjahat tu hero? Oh, begitu. Jadi adakah Cik Manaf boleh katakan buku ni yang paling susah untuk ditulis? Saya. Betul. Oh, berapa lama agaknya proses penulisannya? Ini dalam masa muda-muda tu ilham datang banyak. Jadi 8 bulan. 8 bulan Jadi mencabarnya ialah apa? Apa yang mencabar tentang buku Part ini pasal kita terangkan pasal unsur polis. Kisah pasal Dada, pasal CNB semua. Jadi saya kadang-kadang saya menulis saya tahu, saya takut macam ada penulis baca ini betul ke tidak. Jadi apakah kajian-kajian yang Encik Manaf? Sebab tu check lah internet, habis internet masa saya tulis ada, masa tu internet ada buku-buku yang macam jenayah. Saya YouTube macam pasal jenayah-jenayah. Jadi kajiannya harus terperinci untuk memastikan data yang digunakan tu adalah data yang saya betul. Saya takut silap pasal kalau menulis di Singapura kesilapan tu memang tak perlu harus dijaga. Anda akan dikritik oleh pencipta-pencipta sastra ni. Data-datanya harus betul Okey, jadi adalah buku tu Encik Manaf ni adalah tentang fiksyen sejarah. Jadi Encik Manaf juga menulis fiksyen sejarah berlatarkan Turki di zaman lampau. Saya rasa ada unsur cinta, ada unsur suspense, ada juga adult punya words yang digunakan. Ada juga pengembaraan betul. Jadi sebenarnya saya rasa kenapa saya nak tahulah kenapa Encik Manaf memilih Turki tu satu. Kedua, saya ni juga macam nak tahu Cik Manaf ni pernah ke tinggal di Turki atau suka ke sana ke? Nak pergi Turki tu memang susah jugalah. Pasal nak pergi umrah pun susah juga masa tu kan. Tahun berapa tu buku tu Okey, ditulis? masa selepas saya tulis di Daun Hijau, saya tak stop pasal saya bila saya tak tahu yang novel ni entah diterima atau tidak atau ke laut, jadi saya tetap tulis. Selepas saya tu saya fikir apa novel saya nak buat. Lagi bila dapat maklum balas daripada kakak, daripada kawan-kawan, cakap kau buat cerita yang kisah, cerita dulu-dulu lah. Cerita dulu-dulu. Jadi mula saya mau cerita macam kisah Melaka. Itu dalam. Saya kerja-kerja susah. Pasal banyak sejarah Melaka yang harus kita dalami. Saya fikir tak apalah. Saya tulis pasal Baghdad, Iraq. Time, Jadi buku ni mula-mula ditulis
Melaka. Lepas tu tukar Tak, Iraq. tak Melaka. Saya fikir mau Melaka. Iraq. Pasal saya fikir pasal Hang Tuah dengan Hajebat masa dua bergaduh. Saya fikir gitu zaman itu. Habis bila saya fikir-fikir, wah kalau balap Melaka banyak punya kajian dia. Harus dalam. Pasal kalau kita terbitkan buku macam gini, profesor kat Malaysia, kalau salah silap, kita saja kena hentam. Betul juga sebab unsur sejarahnya Jadi, harus peka peka. tentang Pasal ni zaman Melayu kita. Jadi saya fikir-fikir, saya tulis pasal Baghdad. Saya pun minat pasal Abbasiyah kan. Setelah tulis dah separuh cerita, fikir-fikir, tak boleh lah. Baghdad tengok masa time saya terbaca Osmaniyah. Oh ni lebih pasal Sulaiman Al-Fatih tu kan. Saya tukarlah. Saya tukar dia punya latar belakang pula. Lebih mewarna-warni bila saya Jadi sebenarnya dalam situasi itu adalah kajian yang membuat Encik Manaf tukar. Saya tukar kepada Tapi Turki. kenapa ada cerita Lanun tu? Saya pun heran Ya pasal Kenapa masukkan unsur Lanun? kalau saya tulis pasal Lanun ni pun saya tak terfikir nak termasukkan. Bila dalam cerita ini hero ni menjadi banduan, dia terpaksa cari isteri dia. Dia terpaksa kejar isteri dia untuk hak dia sebagai suami. Jadi dia kena kejar. Saya fikir-fikir kalau dia nak jadi, pasal dia jadi Lanun lah. Nak selamatkan diri bos ada pun kena tangkap. Nak pasal dia lari. Okay. Saya rasa jangan cerita banyak-banyak. Kalau mereka nak beli buku beli buku. Ini semasa saya tulis ini nama dia Suhana. Tapi bila fikir tak ada orang nama Suhana zaman Turki. Jadi ditukarkan saya tukar namanya. siapa Elana. Nama dia Ela tapi saya tambah Ana jadi Alana. Okey, tadi kita dah tanya tentang buku yang berlatarkan Turki ni. Ini buku seterusnya yang kat tepi ni ialah buku Elana ya. Yang buku yang telah memenangi anugerah persuratan ya. Betul Encik Manaf? Ya. Bagaimanakah perasaan Encik Manaf bila Ya saya sebut tadi ini Elana yang tadi Elana tadi kan. Nama sebenarnya original dia ada Suhana. Tapi dia tukar jadi Elana lebih sesuai dengan nama orang Turki. Sebenarnya soalan kami ialah bila mendapat anugerah persuratan tu untuk buku ni, bagaimanakah perasaan? Saya tak sangka. Betul tak sangka? Saya dengan lagi hari itu Isa Kamari pun ada. Buku dia pun disenarai pendekkan, yang dicalonkan juga. Jadi saya fikir buku dia lebih layak daripada saya. Tapi bila dapat email daripada Persatuan Persuratan, saya pun terperanjat. Saya tak sangka. Tak sangka pasal Isa Kamari lebih baik daripada saya. Pasal tulisan dia lebih kata tu lebih terap pada unsur-unsur yang kata tu ada agama, ada sejarah. Saya rasa ini adalah keputusan juri-juri Jadi insya-Allah yang dah terbaik lah yang telah dipilih Jadi itu adalah dia. Jadi buku-buku ni ini semua adalah buku-buku Encik Manaf. Ada kaitan tak? Manalah tahu Elana di sana ada cameo role dalam buku-buku yang lain ada ke? So Elana dengan Susan ada kaitan. Ada kaitan. Apa kaitannya tu? Pasal bila saya tulis buku ni, kakak ipar saya tanya kenapa tak ada sambungan dia. Jadi saya tulis ada sekena-mengena dengan hero dia dalam cerita Watak ni. Yang buku-buku lain tak ada? Tak ada. Yang itu saja. Yang Sekeras Wajah diorang suruh sambung, saya lagi fikirkan. Masih difikirkan. Lagi fikirkan. Okey. Ya, kita beralih kepada fiksyen remaja iaitu mereka yang berumur 10 tahun ke atas. Jadi Encik Manaf juga menulis fiksyen untuk pembaca muda iaitu siri Alam Fantasi. Jadi dalam siri ini 4 remaja menjumpai sebuah buku misteri dan mereka dibawa ke alam fantasi ni. Jadi di sana mereka harus memenuhi satu misi misi itu mereka harus menyelamatkan alam fantasi tersebutlah. Jadi saya juga nak tahulah. Ramai mungkin nak tahu mengapa genre fantasi pula untuk generasi remaja. Okey, masa saya muda dulu masa sekolah rendah saya suka baca Enid Blyton. Enid Blyton. Enid Blyton. Oh, okey. Enid Blyton masa tu terjemahan dalam bahasa Melayu banyak masa Sarkis pengembaraan Sarkis banyak lagi saya lupa lah. Dan tumpuan saya yang dulu adalah Bukit Timah, Queenstown National Library. Di sana banyak buku-buku Enid Blyton yang dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Oh, saya suka.
Dari situlah bila saya tak terfikir nak tulis bahasa remaja bila saya sudah terbitkan buku dewasa, saya terfikir kenapa tak tulis pula buku remaja. So saya tulis 3 buku serentak saya terbitkan di Malaysia, Utusan Publication. Dia bagaimana pula dengan yang ini? Yang ini Jati adalah Lestari. yang keempat, diterbitkan keempat. oleh Pustaka Nasional. Nombor 1, nombor 3 diterbitkan oleh Utusan Publication. Sekarang dia dah tutup lah. Jadi buku tu saya pun lupa tahun dia. Yang pertama, kedua, ketiga. Jadi buku dalam siri Alam Fantasi ni ada berapa buku? Sebenarnya saya target 10 bahagian. Tapi bila terlalu panjang, saya penat lah nak fikir ni pasal ni. Saya terapkan, saya habiskan siri yang ke-7. Jadi sekarang dah berapa siri? 4? Dah 7. Dah 7 lah. Dah habis dah. Dah habis. Dah tamat lah? Sudah tamat. Oh, dah tamat. Tapi 1 hingga 3 ini adalah sambungan lah. Sambungan. Tak sambungan tapi dia cerita sendiri. Pasal setiap cerita ada intikatinya sendiri. Pasal nanti di bahagian ke-7 baru saya balas balik mana-mana buku pertama pasal apa benda-benda yang diorang harus miliki ada dalam buku pertama, buku kedua, ketiga. Jadi untuk dapatkan 1, 2, 3 ni di mana? Sekarang tak ada lah. Publicationnya sudah. Mungkin ada di library? Ada di library tapi sekarang susah mudah dapat. Susah nak dapat maybe boleh dipikirkan bagaimana nak diterbitkan kembali. InsyaAllah. Ini apa ni dalam siri remaja ni sekejap yang ini dia ya. Berbagai watak menakjubkan lah. Mereka berhadapan dengan berbagai-bagai halangan Cik Manaf ni membina cerita yang bercabang-cabang ada cabang lain. Proses penulisan ni macam mana? Saya punya imajinasi ni Cik Manaf ada whiteboard besar, tulis sana tulis sini cabang. Sebab tu kalau tidak macam mana nak ingat? Entah pasal masa saya tulis tiba-tiba saya bukan diri saya sendiri. Saya dah alam dia. Saya tulis pasal bila datang saya tulis saja. Nanti bila saya baca balik mana tak ada saya buang, saya tambah lagi jadi ada macam mungkin ada photographic memory macam mana cabang-cabang dia punya. Ya mesti mana saya baca buat Elana. Bila saya tulis, bila saya nak tak tulis baca. Sebelum saya buka pintu gerbang besar. Saya boleh mendengar bunyi mendalami saya ke laut. Macam mana saya rasa tu? Tapi apakah mungkin isu ataupun cabarannya untuk menulis genre sebegini? Sebab ini adalah genre yang saya rasa sangat mencabar sebab dia bukan sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata kasar sebagai imajinasi yang kita harus benar-benar menerusi ruang. Jadi apakah cabaran yang dihadapi Encik Manaf untuk menulis buku-buku begini? Cabaran dia adalah nak kasih pembaca, tangkap peminat pembaca bagaimana 4 remaja ni menghadapi cabaran dan harus misi-misi yang diorang harus tempuhi. Itu cabaran dia. Saya mahu pembaca, mungkin remaja, selami macam mana saya punya fantasi. Seluas mana fantasi saya. Jadi diadakan Cik Manaf minta sesiapa baca, lepas tu minta maklum balas? Tentu saja. Ada je? Ada. Kakak iparnya juga je? Pasal dia suka membaca. Kakak ipar dia nampaknya satu daripada fan yang important yang penting Jadi maknanya siapa yang membaca dan memberi maklum balas pada Cik Manaf kali? Semoga kakak saya. Pasal zaman sekarang budak-budak anak saya sendiri tak suka baca buku Melayu. Aduh. Faham. Jadi adalah yang membaca jadi bila mendengar maklum balas mereka, Cik Manaf tukar balik lah. Oh begitu. Okey, Cik Manaf, kita juga nak tahu dalam bertahun-tahun Cik Manaf ni dan menulis banyak buku, apakah kesan peristiwa yang saling mengesankan? Adakah pernah ke pembaca menelefon cerita atau bertanya ataupun marah dengan Cik Manaf ni dengan kenapa cerita dia macam ni? Tak, sugalah. Kebanyakan yang saya buat feedback dia daun hijau dia ini lalu. Jadi pasal feedback yang paling terkesan ialah ya, saya. Pasal diorang ada yang tanya adakah sambungannya lagi? Bagi saya entah sambung, saya tidak carangkan tapi fikir-fikir saya nak habiskan kat situ. Nanti kalau saya sambung melirik-lirik cerita dah. Sudah tak menarik lagi. So kira yang mengesankan ni ada bila pembaca ni nak sambungannya. Mereka tak nak habis di situ. Pasal saya dapat feedback selepas saya dapat tahu budak-budak sekolah mendengar
buku ini diorang fotokopi. Fotokopi? Diorang fotokopi. Oi, Jadi ini dah masalah ni. Jadi bila diorang fotokopi buku ni, diorang simpan sebagai reference. Siapa yang mahu baca, over the counter. Over the counter tu macam mana? Dekat library Malaysia. Ini feedback daripada beberapa. Dari situlah diorang mula, diorang cari buku ni lah. Siapa diorang tahu siapa penulisnya. Bila diorang presentasikan balik semula buku ni, baru saya cubalah jawab. Tu dah kira macam lanon ni. Ni lanon betul real life lanon. Pasal buku ni kata susah mau dapat. Susah nak dapat. Jadi mulut ke mulut, saya dapat tahu diorang queue up untuk baca buku ni. Oh, jadi Masa tu dalam fotokopi manuskrip. Terus terang dia ceritakan. Saya rasa ini sesuatu untuk Pustaka Nasional buat di Malaysia. Pastikan ramai yang dapat membaca buku ini Sebab kalau nak fotokopi ni saya rasa sebagai itu masa penulis, zaman tu. Zaman tu sekarang tak lagi lah. Tak tahulah. Tak tahu lagi. Tapi sekarang seharapnya tidak lah ya. So dah dapat buku ni, okey alhamdulillah dah tidak lah. Kerana sebagai penulis saya rasa itu adalah hak cipta kita hak cipta kita. Tapi sebagai batu loncatan jugalah. Pasal dari mulut ke mulut bila orang mau cari buku ni kan, jadi orang kat mana mau dapat buku ni. Dari sinilah kita tahu. Mungkin ada yang nak bertanya? Silakan. Ada tak? Tadi saya rasa ada 1-2 soalan yang harus dikemukakan, yang nak dikemukakan pada Encik Manaf. Puan kan tadi? Silakan namanya dan soalannya. Sila diri Puan. Nama saya Rosnani. Saya nak tanya Encik Manaf ada rancangan untuk terbitkan novel yang ke-13? Okey, sekarang novel saya yang latest diterbitkan oleh Love Novel di Malaysia yang berjudul Mutiara dalam Debuan Kabus. Sekarang saya sedang usahakan yang terbaru. Pasal COVID gini pun ada masalah juga. Saya harus banyak rombak ceritanya. Pasal cerita agak berat. Jadi saya cuba yang terbaru, insya-Allah kalau saya dapat selesaikan sebelum Hari Raya. Jadi buku baru ni lebih kepada apa yang berlaku di dalam Singapura. berapa tahun ni lah. Bercinta dalam COVID Belum. Belum. Saya terpaksa rombak 2019. Dia lambatkan dia lambatkan. Tapi manalah tahu Cik Manaf dapat idea untuk tulis bagaimana bercinta dalam keadaan COVID, pakai mask jauh-jauh, tak boleh dekat Nanti bagus tu jauh-jauh tu. Bagaimana, ada soalan yang lain? Yalah. Soalan yang kedua. Nama saya Rauda. Saya ingin tahu bagaimana Encik Manaf dapatkan membuatkan buku tu menjadikan dia efek yang mendalam yang membuat pembaca ni menjiwai karakter dan jalan cerita. Adakah ianya menerusi pengalaman ataupun rujukan dan bacaan? Semasa saya menulis, saya pastikan yang apa yang saya tulis, perasaan saya, rasa apa yang saya tulis. Kerana dari situ saya dapat merasakan apa yang saya merasakan akan dirasakan oleh para pembaca. Pengalaman masa saya tulis di Rawi Jauh di Angin Lalu, saya masih bujang lah. Saya pun tak tanya kakak ipar saya dengan abang saya. Sampai diorang terperanjat, apa kau nak tahu pasal ini semua? Kisah suami isteri lah. Jadi, pasal masa original cerita yang manuskrip yang pertama, saya tak sensor. Saya tulis apa yang terjadi kat suami isteri, saya tulis juga. Sampai kakak saya jadi cerita seram ke cerita cinta. Cerita seram, apakah yang berlaku antara suami isteri? Hinggakan, lainan je bunyinya ya. Hinggakan arwah Nur SI, dia telefon saya, dia cakap, awak cerita pun sama juga, dia cakap, awak punya, saya baca novel awak bagus, tapi saya seram. Saya cakap, saya cerita saya bukan cerita seram. Awak fahamlah cerita seram tu, awak tak sensor. Maksud dia tu, saya ingat cerita hantu. Cerita seram tu tak sensor. Saya heran juga tak sensor. Pustaka Nasional boleh terbitkan Itulah. dengan arwahnya lagi Dia potong. Dia potong sikit
Banyak potong. Oh, dia potong. Okey, okey. Jadi yang potong tu siapa? Editor lah. Editor. okey. Arwah Nur SI. Adanya. Okey, okey, okey. Jadi soalan tadi, apa dari manakah datang inspirasinya lah, pengalaman, bacaan, kajian untuk menyentuh hati pembaca sehingga dapat mengeluarkan emosi mereka. Itu Seperti saya bagaimana tu? cakap, saya menulis, Mhm. saya bukan nama lah, tapi saya tulis apa yang perasaan saya. Saya bila saya menulis, saya dapat merasakan apa yang watak utama, watak sini merasakan. Jadi kalau saya cakap dengan kak ipar saya, kalau awak baca tak nangis, saya tak akan terbitkan. Oh, gitu. Jadi bila dia baca, itulah sebab tu satu malam dia baca. Di pagi Nangis, dia kasih tahu, sampai kata dia tak tidur malam. Nangis, Pasal ya? dia baca habiskan novel saya. Begitu gerak membuat saya tergerak, teruja nak terus tulis. Jadi nampak prosesnya dia bukan hanya menulis tapi harus kata try out dia ada guinea pigs lah. Dia try out. Tapi itu adalah his way to ensure. Saya rasa itu satu idea yang baik Jadi memastikan bahawa apa yang tujuan tu sampai. Sampai. Ada sesoalan lagi? Ada soalan? Tak ada? Betul? Ada lagi yang nak diperkatakan Encik Manaf? Tidak? Tak. Ya. Jadi kita sudah tiba di penghujung sesi santai ini. Bagi pihak penganjur iaitu Pustaka Melayu Nasional, saya Sharifah Muhammad Kasim mengucapkan terima kasih kepada Encik Manaf. Terima kasih kerana bersama sama-sama. kami. Sesungguhnya golongan pembaca rencam dan mempunyai minat yang berlainan. Maka ruang perkaryaan tu sebenarnya sangat luas. Antara ini adalah antara tujuan PNTV iaitu menggalak aktiviti membaca dan berkarya